Pada tengah malam-malam tahun baru, saya terjumpa gambar istri saya bersama sahabat baik saya. Saya tersenyum, menuang minuman, memeluk keluarga kami, dan membiarkannya berbisik, "Ini malam yang sempurna." Kemudian saya klik main, dan bilik itu menjadi senyap. Saya Julian, 36, dan saya bekerja sebagai arkitek. Jenis pekerjaan di mana Anda menghabiskan masa berbulan-bulan untuk satu proyek, terobsesi dengan perincian yang kebanyakan orang tidak akan perasan, tetapi Anda tahu ia membezakan antara yang baik dan yang hebat. Saya mendekati hubungan dengan cara yang sama. Berniat, bertimbang rasa, dibina untuk bertahan lama. Atau begitulah saya fikir. Saya telah bersama Alora selama 8 tahun, berkahwin selama 5 tahun, dia berumur 34 tahun, bekerja sebagai pengarah komunikasi untuk sebuah syarikat teknologi, jenis orang yang boleh masuk ke dalam bilik dan serta-merta menjadi pusatnya. Pintar, cantik, bercita-cita tinggi. Apabila kami bertemu, saya sedang memulakan firma saya sendiri dan dia sedang mendaki tangga korporat. Kami berdua bersemangat, kedua-duanya mempunyai matlamat, dan kami berdua masuk akal. Tetapi sejak setahun lalu, sesuatu telah berubah. Dia mula bekerja kemudian, lebih banyak melancong untuk persidangan, menghabiskan hujung minggu untuk projek-projek penting. Saya berkata pada diri sendiri bahawa kejayaannya sedang meningkat naik, bahawa saya harus menyokong, bahawa ini hanyalah sementara. Saya jenis orang yang memperingati peristiwa, ulang tahun perkahwinan, hari lahir, detik-detik kecil yang dilupakan orang lain. Tahun ini, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa untuk malam tahun baru. Saya akan menganjurkan pesta di tempat kami, menjemput keluarga dan rakan-rakan rapat kami, dan pada tengah malam, saya akan memberi Alora hadiah yang telah saya usahakan selama berbulan-bulan. Saya telah membeli salah satu kamera Instax baharu itu, jenis yang mencetak foto serta-merta, tetapi juga menyimpan salinan digital. Menghabiskan masa berminggu-minggu meneliti foto kami dari tahun lalu, mencetak yang terbaik, menyusunnya dalam album tersuai. Setiap foto mempunyai nota tulisan tangan tentang kenangan itu, tentang apa artinya saat itu kepada saya. Idenya adalah untuk mempersembahkannya pada tengah malam. Rekod fizikal tahun kami bersama ini, peringatan bahawa walaupun kehidupan menjadi sibuk, kami masih membina sesuatu yang patut diingati. Saya bodoh. Parti itu berjalan lancar. Kedua-dua keluarga kami datang, kira-kira 30 orang kesemuanya. Saya menghabiskan waktu petang memasak, memasang sistem bunyi, memastikan semuanya sempurna. Alora kelihatan gembira. Asyik memberitahu orang ramai betapa bertuahnya dia mempunyai suami yang begitu berusaha dalam perkara-perkara ini. Sekitar jam 11.30, saya ingin mengambil gambar berkumpulan, sesuatu untuk ditambahkan ke dalam album. Saat-saat akhir, saya mengambil kamera saya tetapi menyedari saya terlupa mengecasnya. Kamera profesional Ora, DSLR mewah yang digunakannya untuk pembentangan kerja, berada di kaunter, jadi saya fikir saya akan menggunakannya. Saya perlu menukar kad memori untuk memastikan saya mempunyai ruang yang cukup. Saya mengeluarkan kadnya, memasukkannya ke dalam komputer riba saya untuk memindahkan file ke folder sementara, dan ketika skim saya melihatnya. Bukan pembentangan kerja, bukan foto persidangan, foto dan video istri dan Dominic saya. Dominic Reed, kawan baik saya dari college, lelaki yang menjadi pengapit saya di perkahwinan kami, yang datang untuk malam poker, yang Alora katakan hanya membantunya dengan beberapa projek kerja. Cap masa pada kumpulan pertama, 25 Disember, hari Krismas. Saya telah melawat ibu bapa saya pada hari itu. Mereka tinggal 3 jam jauhnya, dan Alora kata dia perlu bekerja. Tidak dapat hadir. Saya rasa bersalah meninggalkannya sendirian pada Krismas. Malah menawarkan untuk tidak hadir, tetapi dia menegaskan dia akan baik-baik saja. Dia tidak keseorangan. Dia bersama Dominic di sebuah Airbnb di pusat bandar yang dibina dengan perabot moden dan tingkap dari lantai ke siling yang saya tidak kenali. Gambar-gambar itu eksplisit. Bukan momen intim yang tidak disengajakan. Bergambar secara sengaja, seperti yang Anda ambil apabila Anda selesa dengan seseorang, sedangkan ia bukan kali pertama.
Terdapat di Deo. Saya tidak menontonnya. Melihat lakaran kecil itu sudah memadai. Saya duduk di pejabat saya, pintu tertutup, sementara rumah saya penuh dengan orang yang meraihkannya. Tangan saya menggigil teruk sehingga saya hampir tidak dapat memegang komputer riba. Bahagian rasional otak saya cuba menyelesaikan masalah. Mungkin ada penjelasan. Mungkin ia bukan seperti yang kelihatan. Mungkin. Tetapi tiada kemungkinan. Buktinya ada di sana. Dicap masa, ditagio, tidak dapat disangkal. Saya mempunyai dua pilihan. Saya boleh keluar sekarang, bersemuka dengannya di hadapan semua orang, merosakkan majlis dan perkahwinan kami dalam satu saat yang menakjubkan. Atau saya boleh menunggu. Secara semula jadi, saya bukanlah orang yang suka berkonfrontasi. Saya seorang lelaki yang berfikir melalui kemungkinan, yang merancang untuk pelbagai hasil. Tetapi sambil duduk di sana melihat gambar istri saya bersama sahabat baik saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasai sebelum ini. Kemarahan yang dingin dan terkira. Saya menyalin semuanya ke folder yang selamat. Kemudian saya mendapat satu idea. Proyektor. Saya akan memasang proyektor di ruang tamu untuk memainkan tayangan slide pada tengah malam. Himpunan gambar keluarga dari tahun lalu yang disetkan dengan musik. Manis, sentimental, betul-betul seperti perkara yang Anda harapkan daripada saya. Saya boleh mengubah apa yang ditunjukkannya. Saya kembali ke majlis itu, tersenyum, menuang minuman, berbual kecil dengan ibu bapa Alora tentang rancangan mereka untuk tahun baharu, memeluk ibu saya apabila dia memberitahu saya betapa bangganya dia dengan kehidupan yang telah saya bina. Alora terus menarik perhatian saya dari seberang bilik, tersenyum senyuman pribadi yang dia simpan untuk saya. Atau sekurang-kurangnya saya fikir ia hanya untuk saya. Dominic tiada di parti itu. Saya telah menjemputnya, tetapi dia telah menghantar mesej sebelum ini mengatakan dia ada urusan keluarga, yang bermaksud dia mungkin bersama istri dan anak-anaknya sendiri, memainkan watak suami yang cantik sambil mengekalkan susunan hidangan sampingannya dengan saya. Sekitar jam 11.50, orang ramai mula berkumpul di ruang tamu untuk undo. Saya telah memasang proyektor agar menghadap dinding utama, menyudutkannya dengan sempurna. Semua orang minum champagne. Ora berdiri di sebelah saya, tangannya di lengan saya. Ini sempurna. Dia berbisik. Terima kasih kerana melakukan semua ini. Sudah tentu, saya berkata saya mahu menjadikan tahun baru ini istimewa. Dia meramas lengan saya. Awak selalu begitu. Pada jam 11.55, saya meminta diri untuk menyemak tayangan slide, pergi ke pejabat saya, membuka komputer riba dan menukar fail sumber. Daripada gambar keluarga yang saya susun dengan teliti, saya memuatkan folder bukti dari kamera Alora. Tangan saya sudah stabil sekarang. Kejutan awal itu telah menjadi jelas. Saya berjalan kembali ke ruang tamu, memeriksa sambungan. Semuanya sudah siap. Pukul 11.58, orang ramai mula membuat peluang undo, teruja. Ibu Alora menyuruh semua orang bersiap sedia untuk roti bakar. Ayah saya sedang memastikan semua orang minum champagne. Pukul 11.59 saya berdiri di sebelah Alora, gelas champagne di tangan. Dia kelihatan cantik, gembira, langsung tidak menyedari apa yang akan berlaku. Undo bermula. 10.98 saya mengangkat gelas saya bersama orang lain. 7.65 Alora berpaling kepada saya. Mata bersinar dengan champagne dan jangkaan. 4.321 Selamat Tahun Baru. Semua orang bersorak, berpelukan, bercium, dan saya mengklik main. Imej pertama muncul di dinding, setinggi 8 kaki, sangat jelas. Istri saya dan sahabat baik saya, tiada kekaburan, tiada ruang untuk tafsiran. Bilik itu menjadi senyap sunyi. Pertama, orang yang paling dekat dengan skrin, sambutan mereka mati di kerongkong mereka. Kemudian orang di belakang mereka, mengikuti pandangan mereka. Dalam masa 5 saat, semua orang merenung dinding. Ora berpaling, melihatnya, dan warna wajahnya hilang. Julian, tunggu,
kataku dengan tenang. Ada lagi. Saya marah ke image seterusnya. Kemudian image seterusnya. Setiap satu dicap masa. 25 Desember. Hari Krismas. Semasa saya bersama keluarga saya, merinduinya, rasa bersalah kerana meninggalkannya sendirian. Ibunya mengeluarkan bunyi seperti dia telah ditumbuk. Saya mengangkat gelas saya. Selamat Tahun Baru, semua. Saya ingin membuat roti bakar. Julian, tolong. Alora menarik lengan saya, cuba mendapatkan komputer riba, tetapi saya sudah menguncinya. Kepada permulaan baharu, saya sambung. Suara saya stabil. Kepada kebenaran, kepada kebebasan daripada orang yang berpura-pura mencintai Anda semasa, menjadi sahabat baik Anda pada Krismas. Saya minum. Tiada orang lain yang melakukannya. Dan kepada Alora dan Dominic, yang jelas telah berusaha keras untuk mendokumentasikan hubungan mereka. Ini adalah dari kamera Alora, secara kebetulan, yang dia gunakan untuk bekerja. Rupa-rupanya dia sangat sibuk tahun ini. Alora menangis. Ini bukan seperti yang kelihatan. Ia betul-betul seperti yang kelihatan. 25 Desember. Hari Krismas. Awak beritahu saya awak perlu bekerja. Awak cakap awak akan baik-baik saja. Awak suruh saya pergi jumpa ibu bapa saya tanpa awak. Dan sebaliknya, awak menghabiskan hari itu di Airbnb bersama Dominic. Bapanya berdiri. Keluar dari rumah anak perempuan saya. Sebenarnya, ini rumah saya. Nama saya pada surat ikatan. Wang saya yang membayarnya. Tapi awak betul tentang satu perkara. Dia pasti patut keluar. Saya berpaling kepada semua orang. Parti sudah tamat. Saya minta maaf awak terpaksa melihat ini, tapi saya fikir jika dia berbohong kepada saya, dia mungkin juga berbohong kepada Anda semua. Bukti sudah cukup untuk membuktikannya. Orang ramai mula beredar dengan cepat, dengan kekok. Ibu bapa saya cuba untuk tinggal, tetapi saya memberitahu mereka bahawa saya perlu bersendirian. Ibu bapa ora cuba menenangkannya, menembak saya. Nampaknya saya penjahat dalam senario ini. Dalam masa 20 menit, rumah itu kosong, kecuali saya dan Alora. Dia sedang duduk di sofa. Maskara mengalir di wajahnya. Macam mana awak boleh buat macam tu? Macam mana awak boleh malukan saya di hadapan semua orang? Saya hampir ketawa. Macam mana saya boleh? Awak serius ke sekarang? Awak tak perlu tunjukkan semua orang. Kita boleh bincang tentang ini secara tertutup. Macam cara awak dan Dominic bincangkannya secara tertutup. Berapa lama dah benda ni berlaku? Diam. Ura. Berapa lama? 6 bulan. Bisiknya. 6 bulan. Separuh tahun pembohongan. Separuh tahun dia pulang ke rumah, mencium saya, tidur di sebelah saya, semuanya sambil menjalinkan hubungan sulit dengan sahabat baik saya. Keluar, kataku perlahan. Di luar sangat sejuk. Sekarang tengah musim sejuk. Kemana saya patut pergi? Saya betul-betul tak kisah. Awak ada 15 minit untuk mengemas barang keperluan. Semua benda lain akan kita uruskan melalui peguam. Julian, tolong. Boleh tak kita bincang tentang ini? Saya dah buat silap. Saya keliru. Awak selalu sibuk dengan kerja dan Dominic ada di sana dan ia berlaku begitu sahaja. Tiada apa yang berlaku selama 6 bulan. Ini adalah pilihan. Setiap masa adalah pilihan. Dan awak memilih dia berbanding saya, berbanding perkahwinan kita, berbanding semua yang kita bina bersama. Dia cuba pendekatan yang berbeza. Berdiri, berjalan ke arah saya dengan tangannya yang dihulurkan. Saya sayang awak. Saya dah buat. Tetapi saya mengambil satu gambar dengannya. Pada 15 Januari, hari pertama saya di Dendir, hanya saya berdiri di hadapan gunung, tersenyum. Ia satu-satunya gambar dalam album sekarang. Halaman pertama bab baru. Ini dia perkara itu. Tiada siapa yang memberitahu Anda tentang pengkhianatan. Ia bukan hanya tentang tindakan.
Ia tentang setiap saat sebelum itu, setiap pembohongan yang memungkinkannya. Setiap kali mereka memandang mata Anda dan memilih penipuan daripada kejujuran, Ora tidak hanya menipu saya dengan Dominic. Dia memilih untuk melakukannya pada Krismas. Dia memilih untuk mendokumentasikannya. Dia memilih untuk terus melakukannya selama 6 bulan. Dia memilih untuk pulang kepada saya selepas itu, dan berpura-pura tiada apa yang salah. Itu semua adalah pilihan. Dan pilihan saya adalah bagaimana untuk bertindak balas. Ramai orang bertanya kepada saya mengapa saya mengendalikannya seperti yang saya lakukan, mengapa saya mendedahkannya secara terbuka, mengapa saya menderma wang itu, mengapa saya tidak memberinya peluang untuk menjelaskan untuk membetulkannya. Jawabannya mudah, kerana dia sudah mempunyai 6 bulan peluang, 6 bulan untuk berterus terang, 6 bulan untuk menamatkannya. 6 bulan untuk menunjukkan rasa hormat walaupun sedikit. Dia memilih untuk tidak berbuat demikian. Jadi, saya memilih bagaimana cerita ini berakhir. Saya tidak akan berpura-pura saya telah melupakannya sepenuhnya. Ada kalanya pagi, saya bangun dan seketika, saya terlupa apa berlaku. Saya mencapai telefon saya untuk menghantar mesej kepadanya sesuatu yang lucu atau saya terfikir tentang apa yang kami lakukan pada hujung minggu itu, dan kemudian realiti kembali muncul. Tetapi saat-saat itu semakin jarang berlaku. Apa yang menggantikannya adalah sesuatu yang lebih baik. Kejelasan tentang apa yang sebenarnya saya mahukan, apa yang saya tidak akan terima, apa yang saya layak. Saya berhak mendapat seseorang yang tidak memerlukan 6 bulan dan bukti bergambar untuk memutuskan bahawa saya layak untuk berterus terang. Saya berhak mendapat seseorang yang, apabila mereka rasa terputus hubungan atau tidak puas hati, bercakap dengan saya mengenainya dan bukannya mencari keselesaan di tempat lain. Saya berhak mendapat seseorang yang memilih saya setiap hari, bukan kerana mereka terpaksa, tetapi kerana mereka mahu. Orang mengajar saya apa yang bukan itu. Dan itu berharga dengan caranya sendiri. Bahagian yang paling sukar bukanlah pengkhianatan itu sendiri. Ia adalah menyedari betapa banyak hidup saya yang telah saya bina di sekitar seseorang yang pada asasnya bukan siapa yang saya sangkakan. Berapa banyak tenaga yang telah saya laburkan untuk masa depan yang berdasarkan pembohongan. Tetapi skim perkara tentang membina sesuatu. Saya seorang arkitek. Saya melakukan ini untuk mencari nafkah. Kadang-kadang Anda perlu merobohkan struktur yang pada asasnya tidak kukuh, sebelum Anda dapat membina sesuatu yang lebih baik. Perkahwinan saya tidak kukuh. Bukan kerana satu kesilapan, tetapi kerana ia dibina di atas asas yang runtuh lama sebelum saya menyedarinya. Hubungan sulit itu hanyalah retakan yang paling ketara. Saya tidak menyesal bagaimana saya mengendalikannya. Bukan pendedahan awam, bukan derma, bukan perceraian yang cepat, kerana semua perkara itu adalah cara saya mengawal situasi di mana saya tidak berdaya. Alora dan Dominic membuat pilihan yang mempengaruhi saya tanpa pengetahuan atau persetujuan saya. Saya membuat pilihan yang mempengaruhi mereka dengan penuh ketulusan dan dokumentasi. Mungkin itu membuatkan saya pendendam. Mungkin ia membuatkan saya dingin. Saya pernah dipanggil kedua-duanya. Biasanya oleh orang yang tidak pernah berada dalam situasi saya. Tetapi saya lebih suka menganggapnya sebagai pemeliharaan diri, sebagai keengganan untuk menjadi mangsa, sebagai memutuskan bahawa jika perkahwinan saya akan berakhir, ia akan berakhir mengikut terma saya dengan maruah saya yang utuh. Sesetengah orang kekal, cuba menyelesaikannya, pergi ke terapi, membina semula kepercayaan. Saya menghormati pilihan itu apabila ia tulen. Apabila kedua-dua orang sebenarnya komited untuk memperbaiki apa yang rosak, tetapi Alora tidak komited dengan perkahwinan kami. Dia komited untuk tidak tertangkap. Ada perbezaannya. Dan sebaik sahaja saya melihat perbezaan itu, jelas sekali tiada jalan untuk berpatah balik. Saya berpacaran semula secara santai. Tiada apa-apa yang serius lagi. Dan saya tidak tergesa-gesa. Tetapi saya perasan sesuatu. Saya lebih baik dalam mengenal pasti tanda-tanda amaran sekarang. Ketidakkonsistenan kecil, alasan yang tidak begitu tepat. Masa apabila seseorang mengatakan satu perkara, tetapi tindakan mereka menunjukkan perkara lain.
Saya tidak lagi mengabaikannya. Saya tidak memberi orang manfaat keraguan apabila mereka tidak. Kesilapan yang teruk. Tapi saya sayang awak. Kita boleh selesaikan ini. Terapi pasangan. Apa sahaja yang awak perlukan. Tolong jangan buang masa 8 tahun. Saya berundur. Awak buang masa awak tidur dengan kawan baik saya. Saya cuma nak bersihkan keadaan. Macam mana dengan Dominic? Awak nak musnahkan hidupnya juga ke? Isterinya. Anak-anaknya. Saya dah hantar gambar-gambar tu kira-kira sejam yang lalu. Sebenarnya. Tepat sebelum tengah malam. Nampak macam masa yang sesuai. Muka ora jadi pucat semula. Awak tak buat? Saya memang patut. Dia patut tahu macam saya. Sebenarnya, dia patut tahu 6 bulan yang lalu, tapi lebih baik lewat daripada tak langsung. Alora pergi malam tu, bawa beg pakaian dan keretanya. Walaupun saya kemudian dapat tahu dia pergi ke hotel sebab isteri Dominic dah kunci dia masuk luar dan dia tak dapat datang ke sana. Saya habiskan hari tahun baru buat sesuatu yang saya rancang sejak 3 jam lepas parti tu, untuk jaga kewangan saya. Kami ada akaun bersama. Secara teknikalnya, nama kami berdua ada tertera, tapi duit di dalamnya hampir semuanya milik saya. Saya memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada Alora. Perniagaan seni bina memberikan pulangan yang lumayan apabila Anda mengendalikan firma Anda sendiri, dan saya merupakan penerima pendapatan utama sepanjang perkahwinan kami. Akaun itu mempunyai kira-kira 200,000 di dalamnya. Simpanan, bonus, wang yang saya peruntukkan untuk pengubahsuaian rumah dan mungkin akhirnya untuk anak-anak. Pada jam 9 pagi, 1 Januari, saya memindahkan setiap sen kepada sebuah organisasi amal, bukan sebarang badan amal, sebuah dana pemeliharaan hidupan liar yang Alora sentiasa dakwa sokong, tetapi tidak pernah benar-benar menderma kepadanya. Dan saya melakukannya atas namanya, membuat sumbangan yang besar dan sangat terbuka, dengan alamat emailnya dilampirkan, lengkap dengan siaran asbar yang mengucapkan terima kasih kepada Torn atas sokongan murah hatinya terhadap usaha pemeliharaan hidupan liar. Ia tidak boleh ditarik balik. Wang itu telah hilang, dan kerana ia merupakan akaun bersama, ia adalah sah di sisi undang-undang. Mungkin dari segi moralnya boleh dipersoalkan, tetapi saya telah melupakan kepentingan tentang optik. Apabila Alora mengetahuinya, dia menghubungi saya 23 kali berturut-turut. Akhirnya saya menjawab, awak tak boleh buat macam ni. Itu duit saya juga. Ia adalah wang dalam akaun bersama yang saya sumbangkan, dan saya memutuskan untuk mendermakannya kepada tujuan yang awak dakwa awak pedulikan. Sama-sama. Julian. Saya perlukan wang itu. Saya perlukan tempat tinggal. Saya perlukan awak. Awak sepatutnya memikirkannya sebelum awak, kawan baik saya selama 6 bulan. Saya akan saman awak. Ini penyalahgunaan kewangan. Sudah tentu. Jelaskan kepada hakim bagaimana menderma kepada badan amal adalah penyalahgunaan. Saya pasti itu akan memberi manfaat kepada awak. Oh, dan bercakap tentang hal ehwal undang-undang, awak akan menerima surat perceraian hari ini. Saya tak minta apa-apa daripada awak. Simpan apa sahaja yang ada dalam akaun pribadi awak. Saya cuma mahu ini selesai. Dia mula menangis lagi. Saya tak faham macam mana awak boleh bersikap dingin tentang perkara ini. Saya tak dingin. Saya dah selesai. Ada perbezaannya. Saya tutup telefon. Sekat nombornya. 3 hari kemudian, saya terima panggilan daripada Dominic. Saya tak tahu macam mana dia boleh berhubung. Mesti guna nombor lain. Julian, kita perlu berbincang. Tidak. Kita betul-betul tidak. Apa yang kau lakukan pada Alora, padaku, pada keluargaku, itu keterlaluan. Kami telah melakukan kesilapan, tetapi kau telah merosakkan kehidupan. Keberanian itu. Keberanian semata-mata. Kau merosakkan hidupmu sendiri. Dominic. Aku hanya memberikan bukti. Apa yang kau dan Alora lakukan pada dirimu sendiri adalah sepenuhnya pilihanmu. Itu adalah satu kesilapan. Orang ramai melakukan kesilapan.
Kami mabuk. Ia berlaku sekali dan ia berlaku selama 6 bulan. Aku mempunyai gambar-gambar yang bermula dari bulan Julai. Jangan bohong aku apabila aku mempunyai bukti bergambar secara literal. Kesunyian. Kemudian isteriku menghalauku. Anak-anakku tidak mahu bercakap denganku. Aku kehilangan pekerjaanku kerana skandal itu menjejaskan imej syarikat. Dan itu malang. Tetapi itu bukan salahku. Kau mempunyai pilihan pada setiap ketika. Kau boleh berhenti. Kau boleh memberitahuku. Kau boleh mempunyai sedikit kesopanan. Kau memilih untuk tidak berbuat demikian. Ora sangat hancur. Dia juga kehilangan pekerjaannya. Tahukah kau itu? Aku tidak tahu. Tetapi aku tidak terkejut. Dia syarikat itu besar imejnya, dan pengarah komunikasi awak terlibat dalam skandal hal ehwal awam bukanlah sesuatu yang baik. Kalau begitu, saya rasa awak berdua belajar bahawa tindakan ada akibatnya. Awak seorang yang pendendam, saya seseorang yang enggan menjadi alas kaki. Ada bezanya. Jangan hubungi saya lagi. Saya telah menutup telefon. Menyekat nombor 2 itu. Sudah 3 bulan sejak malam tahun baru. Perceraian telah dimuktamadkan. Ora cuba membantahnya. Cuba mendapatkan nafkah pasangan. Cuba mendakwa saya telah meninggalkannya. Peguam saya menyembunyikannya sebagai bukti, termasuk hakikat bahawa dialah yang melakukan zina, yang di negeri kita menjejaskan rundingan penyelesaian. Dia akhirnya tidak mempunyai apa-apa kecuali apa yang ada dalam akaun pribadinya. Tiada rumah, tiada aset kongsi, tiada apa-apa. Pranikah kami kukuh, dan ketidaksetiaan membatalkan kebanyakan tuntutannya. Terakhir saya dengar, dia berpindah semula bersama ibu bapanya. Kejayaannya dalam komunikasi pada dasarnya sudah berakhir di bandar ini. Berita tersebar tentang mengapa dia kehilangan pekerjaannya. Dan tiada siapa yang mahu mengupah seseorang dengan skandal awam seperti itu. Terikat dengan mereka. Perkahwinan Dominik juga berakhir. Isterinya membawa anak-anak dan berpindah ke negeri lain. Dia membayar nafkah anak dan nafkah. Bekerja dalam beberapa kerja pengurusan pertengahan yang jauh lebih rendah daripada tempatnya. Saya menjual rumah itu. Tidak tahan berada di dalamnya lagi. Mengetahui apa yang telah berlaku di sana. Berapa banyak pembohongan yang telah diceritakan di bilik-bilik itu. Mendapat keuntungan yang lumayan. Hartanah masih bagus di kawasan kami dan menggunakannya untuk berpindah. Saya berada di Dender sekarang. Bandar baru, pejabat baru, pelanggan baru. Saya menyertai kumpulan mendaki, mula memanjat batu. Perkara yang saya selalu ingin lakukan tetapi tidak pernah meluangkan masa untuknya ketika saya sibuk berusaha mengekalkan perkahwinan yang sudah mati. Kamera Instax yang saya beli untuk Alora sedang diletakkan di atas meja saya sekarang. Saya tidak pernah memberikannya kepadanya. Sudah tentu. Tidak pernah mengisi album itu.